Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, pagi ini kita menyambung lagi bacaan kita Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada muka surat 65, tajuk yang seterusnya, perbincangan dan kesimpulan, yakni khulasah daripada apa yang telah kita bacakan semuanya sebelum daripada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidah yang batil. 1. Aqidah yang batil ialah kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang terkeluar dari i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti i'tiqad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan i'tiqad lain yang sesat. Hadirin sekalian, kita menyebutkan 3 gambaran akidah yang sesat itu, iaitulah Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Kerana itulah yang dibahaskan di dalam kitab-kitab lama oleh para ulama. Itulah yang merupakan ancaman bagi umat pada zaman mereka masing-masing.
khususnya pada zaman-zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Zaman ketika mana Imam Abu Hanifah mempertahankan Islam dan akidah yang tulen berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Kerana pada masa yang berkenaan terjadi al-ghazwul fikri, serangan pemikiran dengan masuknya falsafah-falsafah khususnya daripada Greek dan Yunani. Kerana pada zaman Abbasiyah itu ratusan ribu malahan jutaan mungkin buku-buku daripada wilayah-wilayah barat dalam bentuk kepelbagaian tajuk ilmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam kepelbagaian bahasa dunia. Maka di antara yang banyak diterjemahkan ialah buku-buku falsafah ini, sehingga melahirkanlah faham yang kita sebutkan tadi. Namun sebagai umat Islam, kita melalui proses masa yang panjang, melalui zaman penjajahan ratusan tahun lamanya. Kalau di Indonesia umpamanya 300 tahun di bawah jajahan takluk Belanda, lebih daripada 300 tahun. Kita di Malaysia ni silih berganti. Ya, daripada Inggeris, kemudian Portugis, naik ke Belanda, patah balik ke Inggeris, datang Jepun pula. Jadi berbagai-bagai ism dan ideologi yang bukan daripada Islam telah menyerap masuk dalam bentuk falsafah moden pada hari ini. Antara yang sesat seperti faham komunisme, kapitalisme, ini yang dilahirkan daripada Eropah Barat. Kalau mutaakhir dan sekarang ini, serangan yang hebatnya ke atas kita ialah faham liberalisme, Islam liberal, faham pluralisme. Ini semua merupakan faham-faham yang membawa kerosakan bagi akidah ahli sunnah wal jamaah yang dianuti oleh kita hari ini. Karenanya jangan melihat hanya sekadar Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Itu di zaman itu. Adapun zaman sekarang dia datang, dia dalam bentuknya yang tersendiri yang mengancam kita umat Islam. Jadi apa sahaja akidah yang bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, maka itu tertolak dan sesat. Kita tidak menerima. Yang kedua, menurut kepercayaan Mu'tazilah, mereka yang melakukan dosa besar tidak boleh dikira lagi sebagai seorang mukmin. Siapa buat dosa besar, hukumnya kafir. Ini faham Mu'tazilah. Tetapi mereka tidak pula menjadi kafir. Mukmin tidak, kafir pun tidak. Apa nak duduk kat mana? Dalam Islam dua aja. Kalau tidak mukmin tentu kafir. Kalau tidak kafir tentu mukmin. Ini baina wa baina, antara keduanya. Kan susah. Jika mereka tidak bertaubat, mereka kekal di dalam neraka. Tetapi azabnya tidak seperti kafir asli. Kafir ni kafir lah tentunya. Kalau kafir tu dia asli. Manalah ada kafir palsu pula, macam duit. Kalau kita kata ini duit asli, duit lah. Makanya yang satu lagi mesti duit palsu tu tak pakai.
Jadi kalau kafir asli, kafir ya. Takkan ada kafir yang tidak asli pula. Ya. Yang ketiga, i'tiqad, kepercayaan mazhab Mu'tazilah. Orang-orang yang kekal dalam neraka ialah kafir asli. Dan orang-orang Islam yang mengerjakan dosa besar tanpa bertaubat. 4. Mazhab Mu'tazilah ditubuhkan dan dipimpin oleh Wasil bin Ata' yang telah tergelincir dari fahaman gurunya Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah yang mengajar di negeri Basrah. Wasil telah mendapat sokongan daripada Umar bin Ubaid. Dia di mana kita telah menyebutkan bahawa berhati-hati, hazar ya, mintalah pertolongan kepada Allah supaya Allah tetap mengawal dan memelihara akan akidah kita. Kerana kalau dilihat Wasil bin Ata', dia ni jadi sesat ni, padahal tok guru dia Imam Hasanul Basri, seorang waliullah di Basrah, di Iraq. Tapi bila perangai suka lawan tok guru ni, dia akan menerima hukuman. Ya Allah Ta'ala menyesatkan dia. Yang kelima, mazhab Mu'tazilah dalam memahamkan agama sangat menggunakan fikiran mereka yang dicampur adukkannya dengan falsafah Yunani, dan dalam masa yang singkat sahaja mazhab Mu'tazilah telah berkembang dengan luasnya, mempengaruhi i'tiqad manusia. Dia menggunakan akal. Memanglah pakai akal ni seronok. Ikut apa kita rasa, dia menggunakan akal. Tafsir Al-Quran pakai akal. Melihat agama pakai akal. Membicarakan tentang Nabi pakai akal. Sedangkan Nabi ada mukjizat yang mengatasi akal, dan kadang-kadang akal tidak mampu menerimanya. Oleh kerana itu akal hanyalah alat, ianya bukan matlamat. Matlamat Allah berikan akal supaya diguna pakai untuk memikirkan kejadian-kejadian Allah secara khususnya. Bukan akal tu dijadikan dasar dan matlamat. Ya, itu tak betul. Tapi Mu'tazilah begitulah dia. Mereka bertuhankan akal. Yang keenam, menurut ajaran mazhab Mu'tazilah, Al-Quran itu baru sahaja diciptakan. Dan dalam mentafsirkan Al-Quran dan hadis, mazhab Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan akal fikiran mereka sendiri. Kita sering menyebutkan bahawa berhubung dengan Quran, ianya adalah mukjizat daripada Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Manakala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sama ada ucapannya, diamnya, atau tindakan-tindakan yang Nabi buat. Itu dikira hadis. Maka dalam membicarakan Quran dan hadis, tidak boleh menggunakan akal semata-mata. Kerananya bagi orang-orang yang mengaji ilmu tafsir,
Di sana dia akan belajar dan mengaji ilmu alat. Bukan boleh pakai rembah tafsir begitu aja. Kena tahu pertama bahasa Arab. Yang kedua kena tahu, kena rimak betul-betul ayat-ayat yang telah dimangsuhkan, yakni ayat-ayat nasakh yang telah terbatal. Yang ketiga, dia kena mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat itu. Karena kalau tidak diketahui asbabun nuzul, ditakwil dengan akal aja, maka dibimbangi, lari dan tidak tepat dari segi pengolahan, penghuraian. Kemudian orang lain terima pakai pula. Kalau yang dibuatnya tu salah, dia berdosa, maka berangkai-rangkailah dosa itu sampailah dia mati di alam barzah. Ini masalah. Karena bahasa Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran itu bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan liqaumin yuqinun. Quran itu Allah kata diturunkan dalam bahasa Arab bagi orang-orang yang yakin. Maka orang yang tidak mahir berbahasa Arab boleh baca tafsir-tafsir yang dibuat oleh ulama. Kupas, hurailah dalam batas yang mampu berdasarkan apa yang kita lihat, ditulis oleh para ulama yang mu'tabar. Kalau kita tidak boleh menguasai ilmu alat, jangan. Kerana walaupun Al-Quran itu bahasa Arab, Al-Quran juga ada bahasa Al-Qurannya, yakni disebut sebagai ilmu balaghah. Belum kita bicara lagi ilmu mantiq, ada ilmu bayan, ada banyak ilmu alat ni dalam memahami Al-Quran. Saya mengambil contoh saja bagaimana Quran tu tidak boleh dibicarakan dengan akal. Kita dah penghujung bulan Rejab ni. Saya 2 lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Lepas tu Ramadan insya-Allah. Dalam bulan Rejab terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam bulan Ramadan ada malam Al-Qadar atau malam ketentuan. Dalam membicarakan malam Al-Qadar itu, Isra dan Mi'raj juga terjadi pada waktu malam. Isra Mi'raj malam. Lailatul Qadar itu memang malam lah, malam ketentuan. Tetapi dalam membicarakan kedua-dua ini yang berkait perihal malam, Al-Quran menggunakan satu kalimah yang berbeza antara kedua. Kalau kita lihat ayat mengenai Isra dan Mi'raj, ini contoh saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal akhir ayat. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari. Malam yang Allah sebut di situ diguna perkataan lailan. Manakala kalau malam ketentuan 10 akhir Ramadan ke bila-bila malam Al-Qadar itu, Allah Ta'ala menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ketentuan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana dalam menyatakan itu, malam juga Allah menggunakan kalimah lailah. Yang tadi Isra Mi'raj, kalimahnya lailan. Adapun Lailatul Qadar digunakan lailah. Bezanya sikit aja, lailah, lailan.
Apa makna lailan? Lailan bil makna juz'um minal lail. Ya, a portion of a night. Sebahagian daripada malam. Itu lailan. Maka boleh jadi Isra' Mi'raj berlaku setengah malam. Boleh jadi Isra' Mi'raj berlaku suku daripada malam. Boleh jadi 3 jam. Mungkin Isra' Mi'raj terjadi setengah jam. Mungkin perjalanan Isra' Mi'raj itu dengan kalimah lailan sebahagian malam boleh jadi berlaku dalam 5 ke 7 minit. Kerana kata Ummu Haniyah radhiyallahu anha, saat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kembali ke rumah, gebar ataupun selimut lapik tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih panas lagi. Kita kalau tidur malam berselimut kan ada heat, ya. Ada bahang badan kita ni panas. Kadang kita duduk lama sikit, kita bangun tempat duduk panas. Nah, kalau ikut kajian sains kemanusiaan, panas tubuh manusia ni tinggi-tinggi dia bertahan 5 ke 6 minit aja. Maka saat Nabi balik tu, kata Ummu Haniyah, panas-panas suam selimut Nabi itu ada lagi. Apakah boleh jadi Isra' Mi'raj terjadi dalam masa 5 ke 7 minit? Bukan mustahil. Itu kalimah lailan. Namun dalam menyebut Lailatul Qadar, Allah menyebut kalimah lailah. Lailah makna seluruh malam. The whole of night. Semua. Artinya mula daripada maghrib tu, kata ulama, membawa kepada subuh besok ketika terbitnya fajar siddiq, yakni masuk waktu subuh. Itu dia panggil lailah. Makanya orang-orang yang bersembahyang maghrib di bulan Ramadan, kata ulama, hakikatnya dia telah mendapat Lailatul Qadar itu. Karena dia bermula dari maghrib berakhir salamun hiya hatta matla'il fajr, bila terbit fajar itu. Itu lailah, the whole of night, sepanjang malam. Jadi kurang tepat kiranya ada yang menyangka dan menyebut Lailatul Qadar itu pukul 2 ke atas, pukul 3 pagi, pukul 4:30 bawa ke subuh. Tak. Dia sepanjang malam. Cuma bila prime time, waktu terbaik, itu di sisi Allah lah. Kita hanya berusaha mendapatkannya tahun ini, insya-Allah. Ya, ibu-ibu semua yang ikut siaran ni berdoa lah. Semoga je insya-Allah Allah panjangkan usia, dan tahun ni mudah-mudahan tengok keadaan, insya-Allah kita dapat berterawih di Masjid Surau tahun ni, insya-Allah. Jadi itu 2 kalimah sekadar contoh. Lailan dengan lailah. Kalau dipakai akal, ke malam je. Itu beza. Umpamanya Allah Ta'ala menyebut dia di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pertama, Zalikal kitab, inilah dia kitab. Ulama takwil juga kitab tu dengan makna Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kitab juga. Tapi bila kalimah disebut di situ, Zalikal kitab, zalik mana benda duduk depan, maka ulama menyatakan dengan maksud Al-Quran, kitab di situ. Jadi kalau pakai akal, boleh jadi maksud Allah nanti dia kata Taurat, boleh jadi Injil, tak ke urah ke. Kemudian tengok ayat di hujung.
Di tengahnya Allah menyebut la raiba fi. Quran ni takkan ada orang ragu. Siapa dia yang tidak akan ragu dengan Quran? Hudal lil muttaqin. Orang yang mendapat petunjuk. Kemudian lil muttaqin, yang bertakwa. Allah tidak menyebut zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muslim. Allah tidak menyatakan muslim, tapi Allah menyebut lil muttaqin, menunjukkan orang bertakwa. Kalau sekadar mengaku orang Islam aja, belum tahu dia nak yakin dengan Quran. Itu bahasa Al-Quran. Sangat haibat, dahsyat. Sehingga 2 kalimah, 3 kalimah kadang tak mampu takwil. Yasin. Dia tengok. Hanya Allah yang mengetahui. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Sad. Qaf. Kalau nak pakai akal, nak takwil macam mana tu? Tak boleh. Jadi, puak-puak yang sesat ni, yakni dari kalangan Mu'tazilah, mereka tidak menggunakan ilmu alat. Boleh jadi mereka faham bahasa Arab, tapi mereka semata-mata bertuhankan akal sahaja, menyebabkan tafsiran-tafsiran itu akan menjadi jauh daripada apa yang sebenarnya. Yang ketujuh, fahaman mazhab Mu'tazilah banyak persamaannya dengan fahaman agama Kristian. Misalnya, keyakinan mereka bahawa Quran itu baru sahaja diciptakan. Fahaman ini adalah di antara yang menyebabkan mazhab Mu'tazilah terkeluar dari agama Islam. Dia Quran ni baru, dia kata Quran ni makhluk. Ini yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Golongan-golongan di mana kerajaan di zaman dia menganut fahaman ini, mengatakan Quran daripada makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan Quran kalamullah. Apa yang ada tu kalamullah. Tapi puak ni menyebut yang ada tu dicetak di kilang. Itu bukan kalam Allah. Sebenar kalamullah Quran di Lauhul Mahfuz. Sana, bukan yang di dunia. Kesudahnya nanti orang tak ambil dan tak beramal dengan Quran. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan ini. Dia disebat, dikenakan hukuman sehingga dia syahid dalam penjara. Bayang tu. Sehingga Imam Ahmad meninggalkan kalimah yang sangat terkenal. Sangat terkenal kalau kita baca riwayat dia. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Jika sekiranya orang-orang yang mengetahui mendiamkan diri, maka bilakah lagi orang-orang yang jahil akan mengerti. Ini tugas dan tanggungjawab berdakwah, berjalan sampai kita mati. Jadi mereka menganggap macam fahaman Kristian. Kristian, Injil itu kan ada New Testament, the Old Testament, kan? Ada Injil baru, Injil Perjanjian Lama. Jadi macam tu mereka. Ini Quran jenis baru, Quran lama yang di Lauhul Mahfuz, ya. Ni semua sesat. 8. Mazhab Jabariyah telah menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Menurut i'tiqad kepercayaan mazhab Jabariyah, hamba tidak perlu mengerjakan kebajikan dengan mengharapkan pahala dan meninggalkan kejahatan kerana dosa. Ya, di mana bagi mereka ni pula tak ada dosa pahala. Kita tak buat jahat takut dosa, tak adanya. Tak nak buat, tak nak. Nak buat, buat.
Kita buat baik kan ada pahala, tak berkait, kata dia. Kalau rasa nak buat baik, buat je lah, apa kait ke pahala pula, kata dia. Ini. Ni faham Jabariyah. Ni kalau bahas tentulah panjang ibu-ibu ya, hadirin sekalian. Cuma ni kita membaca khulasah, kesimpulannya aja. 9. Pengikut-pengikut mazhab Jabariyah tidak mau menggunakan akal fikiran kerana mereka menganggap semua usaha ikhtiar hamba itu akan tersia-sia belaka. Jadi ikhtiar tak ke mana, dia kata. Dia tak payahlah pakai akal, buat ganduk je lah. Berasa nak buat apa buat. 10. Pengikut-pengikut mazhab Jabariyah menyerahkan segala untung nasib mereka kepada Allah semata-mata tanpa menjalankan usaha ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan menolak kecelakaan. Padahalnya apa guna kalau tidak berikhtiar, sedangkan Allah pertama memberikan akal, kedua memberi kita panca indera. Nah, untuk apa semua tu kalau bukan untuk usaha dan ikhtiar. 11. Mazhab Jabariyah tidak mau menggunakan akal fikiran mereka untuk memikirkan suatu perkara yang berlaku di alam dunia ini. Padahal Allah menjadikan segala apa yang ada di dalam dunia ini untuk manusia memikirkan kekuasaannya. Ya, Allah bagi akal tu untuk berfikir. Dan kita dah sebut Allah sering menegur kita, mengimbau kita. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tidak mau memikirkan? Afala yubsirun? Mengapa kamu tidak mau melihat? Afala tatafakkarun? Mengapa kamu tidak mau merenung, mentafakurkan, mentadaburkan? Banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu. Ya Allah Ta'ala minta guna akal fikir. Kita maklum hasil renungan dan pemikiran melihat burung yang terbang, musabab aja akhirnya manusia mencipta kapal terbang. Itu hasil pemikiran. Orang yang pertama mencipta kapal terbang ni ialah Parnas. Ini seorang ulama pada zaman kerajaan Abbasiyah khabar ni. Parnas ini pernah dia ikat kepak sayap di tangan dia. Kemudian dia naik atas bukit. Dia lompat, dia cuba terbang. Tapi tak berjaya. Dia jatuh di salah sebuah khemah kenamaan yang tempat diraikan pembesar-pembesar negara pada zaman itu. Parnas memulakan. Beberapa ratus tahun sesudah itu, dua beradik, Wilbur and Oliver Wright, mengkaji teori ini dan akhirnya terciptalah kapal terbang yang pertama di dunia. Tapi asas itu adalah daripada ulama kerana mereka berfikir. Ibn Sina melahirkan teori optik berhubung dengan mata yang pertama di dunia. Sehingga hari ini mereka-mereka yang mengkaji kajian-kajian mengenai mata, belajar ke England, mereka akan merujuk teori-teori Ibn Sina. Di Eropah dipanggil Abu Sain. Ini semua hasil daripada renungan dan menggunakan akal untuk berfikir. Tapi Jabariyah menyatakan akal itu tak payah guna, tak ada faedah apa. 12. Menurut kepercayaan mazhab Qadariyah. Ini Qadariyah pula. Seseorang hamba berkuasa penuh
menjayakan segala urusan dan pekerjaan mereka sehari-hari tanpa disertai oleh kudrat Allah Subhanahu wa taala. 13. Mazhab Qadariyah beriktikad dan mempercayai segala perbuatan manusia yang dikerjakannya dengan sengaja, yakni ada ikhtiariyah, ya ada usaha dia buat, adalah terjadi atas daya upaya manusia itu sendiri, yang diciptakan oleh kudrat yang dijadikan Allah untuk manusia itu sendiri. Ni faham ni? Alhamdulillah. Faham ni berat. Qadariyah ini Allah langsung tak ada campur tangan. Kira kita je lah. Kita mikir nak buat apa, nak bertindak, itu kudrat, itu kehendak kita, bukan kehendak Allah. Kalau gitu pergi ya, try tengok. Lalu tepi jalan ke bus stand supermarket ke, nampak bina orang peluk cium. Lepas tu bagi tahu kata ini kehendak aku, bukan kehendak Allah. Try lah tengok nak jadi macam mana. Orang macam ni lah akhir dia pergi mencuri. Dia kata Allah tak ada kira hukum Allah. Allah tak ada larang mencuri ni. Ini atas ikhtiar aku. Aku mampu merompak dapat banyak, aku rompak. Dia pergi kot tu. Akhir manusia akan jadi jahat. Dia hidup tidak akan berperaturan. Terangkatlah nafsu yang menjadi tuhan-tuhan baru dalam kehidupan manusia. Yang ke-14, kesan-kesan usaha dan ikhtiar hamba itu sendiri. Berhasil segala apa yang dikendakinya tanpa berhajat kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Perhubungan atau pertalian kudrat dan iradat Allah dengan usaha dan perbuatan hamba tak ada hubung kait. Oh, senang lah. Dia nak buat apa boleh buat punya. Allah tak ada ambil tahu dah. Rosak tak manusia? Pasti hancur. Berlakulah nanti apa yang berlaku. Yang ke-15, mazhab Qadariyah berkeyakinan wujud kebahagiaan atau kecelakaan bagi diri hamba itu adalah kesan daripada kekuasaan yang tersedia pada diri hamba itu sendiri, bukan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahnya Allah tak ada lah, kudrat iradat Allah tak ada, kita aja. 16, mazhab Qadariyah telah memutuskan langsung perhubungan Allah dengan makhluknya. Menurut i'tiqad Qadariyah, Allah dan makhluknya tidak ada sedikit pun pertalian dalam memperbuat sesuatu benda yang ada di dalam dunia ini. 17, menurut i'tiqad Qadariyah, berlaku kekufuran dan penderhakaan seseorang hamba bukanlah dengan takdir Allah, tetapi adalah kesan-kesan perbuatan hamba itu sendiri, dan mereka menafikan qada dan qadar Allah terhadap hambanya. Dia bagi kita di sunnah wal jamaah, semua yang berlaku adalah takdir dan qada qadar dia. Kita usaha, sehabis kekuatan kita usaha. Natijah yang berlaku itu sudah kehendak Allah, kita redha. Makanya lah bila sembahyang subuh kita baca kunut, antara yang kita sebut dalam doa kunut, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya, sesungguhnya engkaulah yang mentakdirkan atas kami, manakala kami tidak boleh mentakdirkan suatu pun atas kamu, atau apa.
Ini 18, Allah tidak mengetahui sesuatu perkara yang akan terjadi sebelum perkara itu berlaku. Menurut i'tiqad Qadariyah, Allah Ta'ala mulai mengetahui sesuatu perkara itu ialah pada masa permulaan berlaku perkara tadi. Dia bila katalah saya batuk, batuk. Kejap ni baru Allah tahu kata saya batuk. Tapi kalau akidah di sunnah wal jamaah, apa yang akan terjadi semua dah tertulis di Lauhul Mahfuz. Makanya antara nama Allah tu Al-Ilm. Ilmu tu milik Allah, bukan kita. Macam mana pula Allah tak tahu? Dah buat, baru Allah tahu. Allah lah yang mengatur segala-galanya. Jadi kesimpulannya, faham Mu'tazilah ini kumpulan manusia yang bertuhankan akal semata-mata. Jabariyah menganggap manusia ni tak ada usaha apa, tak payah. Dia duduk je lah, apa yang berlaku je lah. Semua Allah Ta'ala berlaku. Tak payah gitu usaha ikhtiar. Jadi kalau nak ikan tu tak payah mukat, tak payah pergi mancing, tak payah duduk je lah. Kalau ada ikan kan Allah hantar lah. Itu faham Jabariyah. Mana kalau Qadariyah, dikir dia je, Allah tak ada campur tangan langsung, Allah tak tahu apa-apa. Ini semua fahaman sesat. Wajib ya kita menentang dan menjauhinya. Fasal yang ke-6, penjelasan mengenai uluhiyah. Pengertian uluhiyah. Ini perbahasan aja, kalimahnya aja. Uluhiyah ni iaitulah hal-hal yang berkait dengan ketuhanan. Itu saja. Uluhiyah menurut pengertian ahli bahasa ialah ketuhanan. Dan menurut pengertian ulama tauhid ialah mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang selain daripadanya, iaitulah Allah Ta'ala. Pertama, firman Allah Ta'ala, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Suratul Mu'minun ayat 23 yang bermaksud, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Surah Taha ayat 14 yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah Ta'ala, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan aku. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Suratul Anbiya ayat 25 yang bermaksud, dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, oleh itu beribadatlah kamu kepada aku. Yang keempat, firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19
yang bermaksud, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Penyembahan dan ibadat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah menjadi asas agama Islam, kerana Allah menjadikan manusia adalah untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Justeru itu Allah Ta'ala mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, menyuruh umat manusia menyembahnya dan melarang mereka menyembah selain daripadanya. Firman Allah Ta'ala, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Suratun Nahl ayat 36 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami, iaitulah Allah, telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan dia menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut, yakni syaitan, berhala dan apa sahaja yang menyesatkan. Sehubungan dengan ini, ibadat kepada Allah ialah mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, yakni ketuhanannya, yaitu seseorang yang beribadat tadi wajib pada semua ibadatnya ditujukan kepada Allah sahaja, tidak kepada lainnya. Oleh yang demikian, wajib bagi seseorang itu dalam semua ibadah mereka dilakukan dengan hati yang ikhlas, termasuk beberapa perkara yang banyak. Di antaranya, ya, di mana ikhlas ini menjadi bottom line, ya, dia punya dasar, asas dalam beribadat. Bila kita menyebut ibadat, kita maklum bukan semayang, puasa, zakat dan haji sahaja, tetapi ibadat itu menyeluruh dalam aspek kehidupan manusia, daripada sejak dilahirkan sampailah manusia mati. Semua itu dikira menjadi ibadat, tukarkan menjadi pahala di negeri akhirat. Sehingga nasi yang disuapkan ke mulut ahli keluarga juga dikira ibadat. Senyum itu adalah satu sedekah. Sedekah itu ibadat. Ya, barang siapa berjalan, dia bertemu dengan duri atau sesuatu yang menghalang di jalanan, maka dia ambil, maka dia dikira beriman. Bila berkait iman, itu dia anggap ibadat. Semua dalam perihal mandi, kita orang Islam ni banyak mandi sunat, ada mandi wajib, ada. Itu semua jadi ibadat. Dia dalam bab makan jadi ibadat, berlapar jadi ibadat, kita berpuasa. Mana ada benda dalam hidup sampai tidur, bangun tidur, semua melainkan ibadat semua. Nah, ini semua ni Allah Ta'ala kirim Nabi nak ajar manusia ni lillah, 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 lillah. Jangan lain daripada itu. Banyak lagi tambahan yang lain. Di antaranya satu, wajib ikhlas, yakni tulus hati dalam ibadah, semata-mata kasih
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seseorang itu dalam ibadah mereka mengasihi yang lain sebagaimana mengasihi Allah. Dan jangan pula melebihkan kasih kepada yang lain daripada kasih kepada Allah. Sesiapa yang mengasihi selain daripada Allah sebagaimana mengasihi Allah, atau melebihkan kasihnya kepada yang lain lebih daripada mengasihi Allah, maka mereka itu adalah termasuk golongan orang-orang musyrikin, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala ni, jangankan lebihkan orang lain, yang lain daripada Allah tu lebih pada Allah. Menyamakan aja tak boleh lah. Kalau ajaran Allah ni, Islam ni, ya'lu wa la yu'la alaih, Islam tu tinggi dan lebih tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada dia. Sementara Allah yang menurunkan Islam, dia lebih tinggi lagi. Allah yang maha tinggi. Makanya kita kena ikhlas dalam beribadat. Allah Ta'ala memberi contoh kepada seluruh manusia. Mengapa diperintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam? Kerana Allah nak mendidik manusia supaya jangan meletakkan yang lain daripada Allah lebih dikasihi daripada dia. Ini apa yang berlakunya. Dan disebut oleh Dr. Ali Syariati dalam kitabnya Al-Hajj, penyembelihan Nabi Ibrahim ke atas Nabi Ismail, bagi menunjukkan bahawa setiap manusia ada Ismailnya masing-masing. Kebetulan Ismail bagi Nabi Ibrahim adalah anaknya sendiri. Maka sembelih dia, bunuh dia. Ini yang disebut. Setiap kita ada Ismail. Boleh jadi anak kita, boleh jadi cucu, mungkin isteri, mungkin suami, mungkin kereta besar, mungkin harta, mungkin pangkat. Boleh jadi kebun durian di 24 100 hektar, itu Ismail kita. Dia datang dalam banyak bentuk. Tiap-tiap orang kena kenal Ismail. Jangan itu dilebihkan sehingga meninggalkan Allah Qadir Rabbul Jalil. Itu tak dibenarkan. Mestilah menunjukkan kasih paling tinggi kepada Allah. Lihat ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat tawanan-tawanan dalam peperangan Badar, Nabi panggil Abu Bakar, panggil Umar mesyuarat. Nak buat macam mana tawanan Badar? Abu Bakar kata kita benarkan tebus. Panggil keluarga yang kaya raya dari Mekah, bawa duit tebus. Duit tu kita boleh guna untuk perjuangan, untuk dakwah. Mereka yang ditebus tu tak mati. Akan datang kita boleh dakwah, tarik pula. Tu pandangan Abu Bakar. Bila tanya pada Umar, Umar kata demi Allah, pancung dan bunuh semua. Dan kalau nak bunuh, ya Rasulullah, ada cara dia. Lalu Nabi tanya bagaimana? Umar kata begini, tengok yang tertawan tu siapa dia? Contohlah saya misalnya. Dalam ramai yang tertawan tu ada anak saudara saya. Maka anak saudara tu serah ke saya, biar saya yang pancung dia. Ada yang tertawan tu seorang ayah. Siapa di kalangan kita sahabat yang beriman ni? Anak dia. Ikat ayah tu, hantar ke anak di sini pancung ayah dia. Boleh jadi yang tertangkap tu ada perempuan, kakak atau adik perempuan dia. Kalau ada di kalangan kita ni abang dia, serah adik perempuan tu dekat abang dia. Abang sendiri pancung kepada adik perempuan dia. Kerana ya Rasulullah, kami nak menunjukkan keikhlasan dan nak menyatakan bahawa cinta kami sebenar-benar hanya kerana Allah, bukan kerana adik-beradik. Itu dia Sayyidina Umar. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam
menolak cadangan Umar, menerima cadangan Abu Bakar, dan akhirnya turun ayat membenarkan pendapat Umar itu. Yaitu kita boleh lihat dalam peristiwa peperangan Badar. Tapi nak sebutnya itu, mereka mendahulukan Allah lebih daripada yang lain. Firman Allah Ta'ala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Suratul Baqarah ayat 165 yang bermaksud, ada di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mengasihinya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mengasihi Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih kasih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wajib menyembah, berdoa, bertawakal dan raja, yakni mengharap sesuatu hanya kepada Allah sahaja, tidak kepada lainnya. Firman-firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin." Surah Yunus ayat 106 yang bermaksud, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau daripada orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Dan firman Allah Ta'ala, "Wa 'alallahi fatawakkalun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Suratul Maidah ayat 23 yang bermaksud, dan kepada Allah jualah hendaklah kamu semua berserah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Dan firman Allah Ta'ala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat 218 Suratul Baqarah. Yang ketiga, wajib merasa khauf, yakni ketakutan atau gerun kepada Allah Ta'ala sahaja. Tidak merasa ketakutan atau gerun kepada yang lain daripada Allah. Firman Allah Ta'ala, "Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain ithnain innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun." Suratun Nahli ayat 51 yang bermaksud, janganlah kamu bertuhankan dua Tuhan, kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu. Maka akulah sahaja hendaknya kamu gerun gementar. Dan firman Allah Ta'ala,
Wa in yamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Wa huwal ghafurur rahim. Surah Yunus ayat 107 yang bermaksud, dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiadalah sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiadalah siapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnia-Nya. Allah melimpahkan kurnia-Nya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan Dialah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat 107 surah Yunus. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, buktikanlah di antara sifat bahawa kita mendahulukan Allah, mengasihi Allah, dengan kita membanyakkan amalan, mempersiapkan diri menghadapi Ramadan yang akan mendatang. Lebih kurang sebulan lebih sikit je lagi kan. Dan mulakanlah mulai hari ini dengan membanyakkan bersedekah pada jalan Allah. Dan mulakanlah bersedekah dengan memberikan kepada pihak surau kita yang menganjurkan kuliah online pada pagi ini. Ada tertera nombor akaun dan sebagainya. Berikanlah sumbangan. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkatannya bagi semua. Saya kira sekadar itu dulu untuk pagi ini. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.